Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, membicarakan berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah kita, iaitu ibadah salat hari ini insya-Allah, yang mana kalau berdasarkan kepada catatan saya, kita nak baca hari ini berkaitan dengan bab sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan berkenaan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak membaca hari ini hadis bermula pada hadis yang ke-85. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin, wa kana idza raka'a لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. Hadis riwayat Muslim. Baik. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan kepada kita. Aisyah ni dicerita pada kita apa yang dia nampak ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Bila Nabi salat, Aisyah melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebelum ni yang kita baca, memang Nabi mengarahkan para sahabat untuk salat seperti mana yang Nabi salat. Nabi mengatakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Jadi bila Nabi salat aja, sahabat tengok dan sahabat nukilkan perbuatan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Lalu kata Aisyah, Nabi ni ketika mana Nabi salat, Rasul ni ketika mana Rasul salat, Nabi ni akan yastaftihus salata bitakbir. Nabi akan mulakan salat itu dengan takbir. Apa itu takbir? Takbir itu ialah takbiratul ihram. Yang mana kita kalau nak salat memang kita buat. Bahkan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah,
innaha laysat kasiyam la yadkhuluha illa bil lafzi atau kama qala Imam Syafi'i ketika membicarakan berkenaan dengan salat, kata al-Imam Syafi'i, ibadat salat ni tak macam puasa, yang mana salat itu tidak akan bermula, seseorang itu tidak dikira telah berada dalam salat melainkan dengan lafaz. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan lafaz itu ialah lafaz niat, tetapi pandangan yang tepat, lafaz yang dimaksudkan itu bukan lafaz niat, tetapi lafaz takbiratul ihram, yang mana lafaz niat ketika salat, para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan hukumnya yang telah kita huraikan sebelum ini. Tetapi kalau seseorang itu meninggalkan lafaz niat, taklah bermakna salat dia tak bermula. Kerana lafaz niat itu bukanlah satu rukun, walaupun di sisi ulama yang menggalakkan sebutan lafaz niat. Kalau orang yang kata lafaz niat ni ada sekalipun, dia tak kata rukun lah lafaz niat tu. Melainkan Az-Zubairi yang saya sebutkan tadi. Tetapi majoriti ulama yang mengatakan lafaz niat ini ada, mereka tetap mengatakan ia dituntut sahaja. Walaupun ada juga yang tak bersetuju. Yang ni saya dah huraikan dalam kuliah kita yang lama dulu. Ya, memang khilaf dalam masalah ni. Yang penting jangan duk bergaduh lah. Kita pegang pendapat yang kita yakini. Kita pegang pendapat yang kita percaya. Kerana amalan ibadat ni kita nak bawa pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Selagi mana ada ruang untuk kita berbeza pendapat, maka kita berlapang dada. Jangan duk bergaduh, jangan duk maki orang disebabkan oleh kerana perbezaan pendapat, disebabkan oleh kerana khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar. Okey. Kita balik pada isu kita balik. Nabi SAW kata Aisyah, bila Nabi nak salat, Nabi mulakan dengan takbir. Kata Imam Syafi'i, salat tidak akan bermula melainkan dengan lafaz. Apa itu? Allahu Akbar. Lafaz takbir. Bahkan kalau kita tengok, salat ni mesti takbir untuk mulakan salat. Kenapa takbir? Jawapan yang mudahnya, kerana Nabi SAW tunjuk. Dan Nabi SAW mengarahkan kita untuk salat macam mana Nabi salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Maka kita buatlah macam mana Nabi buat. Sebab Nabi suruh tiru. Kan? Kemudian, taklah salah untuk kita mencari hikmah. Apa hikmah? Bila Nabi SAW nak salat aja, Nabi angkat dengan takbir. Nabi mulakan dengan takbir. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Berkemungkinan ia merupakan satu syarat daripada Nabi SAW yang nak mengatakan Allah itu maha besar, arahan Allah Ta'ala itu sangat besar, sehingga kan kalau Allah suruh kita buat apa saja pun, kita terima dan kita membesarkan arahan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dalam ibadah yang kita tak faham apakah logika di sebaliknya. Umpamanya, orang pergi buat haji lah. Orang pergi buat haji ni dia kena pergi melontar umpamanya. Kita semua tahu, melontar ni merupakan satu sejarah yang telah berlalu, yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim bila dapat mimpi dia sembelih Ismail. Lalu dia bertanya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail kata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang disuruh. Kerana Nabi Ismail tahu ayah dia Nabi. Mimpi seorang Nabi merupakan wahyu daripada Allah. Bila Nabi Ibrahim mimpi, dia sembelih Ismail, itu arahan daripada Allah. Jadi dia pun tanya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pun anak yang saleh, dia bersedia. Dia kata, buatlah seperti mana yang dilaksanakan. Engkau akan dapati, insya-Allah, aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang sabar.
Lalu bila Nabi Ibrahim ni nak bawa Nabi Ismail ni ke tempat yang nak melaksanakan arahan Allah, timbullah syaitan ganggu. Nabi Ibrahim baling dengan batu, kan? Kemudian dia ganggu lagi, baling dengan batu. Jadi kita baling ni, sebenarnya balingan ni balingan Nabi Ibrahim terhadap syaitan yang mengganggu Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim ni tak laksanakan arahan Tuhan. Yang kita ni pergi lontar buat apa? Kita kata nak mengingati. Ingat tak payah lontar lah. Kita kata sebenarnya ia adalah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sebut, khudhu anni manasikakum, ambil daripadaku cara nak buat ibadat kamu. Macam mana baling batu waktu lain tak dikira ibadat, tapi baling batu waktu haji dikira sebagai ibadat. Kita kata yang ni di luar daripada kemampuan akal kita untuk faham, di luar daripada kemampuan akal kita untuk memikirkan logik. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk menggunakan akal fikiran, menilai keabsahan Quran dan keabsahan sunnah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di ufuk-ufuk, wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri mereka, supaya terbukti kepada mereka bahawasanya Al-Quran itu adalah benar, adalah hak daripada Allah. So kita guna akal lah untuk kita verify betul ke Quran ni daripada Tuhan. Sebab itu dalam Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat saintifik, mukjizat persejarahan, mukjizat bahasa, dan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran mencabar orang-orang yang tak percaya dengan Quran untuk bawa isi kandungan yang sama macam Quran. Kalau boleh, kalau betul kamu rasa Quran tu bukan daripada Allah, dan cabaran itu, tentangan ataupun kita kata tawaran mencabar itu tak pernah tertutup dan tak pernah terhenti sehingga ke hari ini, tapi bukti ia daripada Allah, tak ada siapa pun boleh menandingi keindahan bahasa Quran sehinggalah hari ini, tuan-tuan. Akal kita kata betul Quran ni memang daripada Allah. Akal kita kata sunnah Nabi tu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang betul-betul daripada Nabi. Tapi setelah kita percaya Quran tu memang daripada Allah, sunnah tu memang daripada Nabi, maka apa saja yang datang dalam Quran dan sunnah itu, setelah kita percaya sumbernya daripada sumber yang benar, maka apa saja tuntutan yang datang pada kita, kita kata sami'na wa ata'na ala ra'si wal ain, kata orang Arab. Kami dengar dan kami taat. Kami junjung perintah itu, kami junjung arahan itu, dan kami besarkan kerana ia datang daripada Allah Azza wa Jal, Tuhan sekalian alam. Kerana Nabi SAW tidak memberikan apa-apa arahan dalam agama ini, melainkan arahan itu pastinya datang daripada Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu bila Nabi suruh kita salat, walaupun kita tak faham berapa rakaat, apakah hikmah di sebalik bilangan rakaat yang berbeza-beza di antara salat yang satu dengan salat yang lain. Kenapa salat subuh 2, salat zuhur 4, kita tak faham. Tapi oleh kerana kita dah yakin dah ni memang arahan Allah, kita besarkan arahan ni, kita junjung arahan ni, dan kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada arahan Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada seruan Allah. Maka apa saja yang sedang kita lakukan bila masuk waktu salat, kita perlu berhenti untuk laksanakan salat sebelum waktu salat itu berakhir. Maksudnya kita membesarkan Allah, kita membesarkan arahan Allah, kita membesarkan syariat Allah. Apa saja yang sedang kita lakukan, kita berhenti.
Walaupun kita tak faham logikanya, kita tak faham hikmah di sebaliknya, kita dengar dan kita taat dan kita patuh. Itulah ciri-ciri dan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Tuhannya. Jadi sebab itu di antara hikmahlah Nabi bila nak salat, Nabi buka dengan Allahu Akbar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, mulakan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Berkemungkinan solat ni solat jahar sebab Aisyah dengar. Nabi baca bismillah slow kalau ikut riwayat ni. Jadi sebab itu saya kata bismillah slow ke, bismillah kuat ke, yang ni perbezaan pandangan di kalangan ulama disebabkan oleh kerana riwayat yang berbeza-beza yang ada dalam bab ni. Jadi sebab itu kalau kita semayang belakang imam, dia baca bismillah pelan. Jangan terkejut kerana dia juga ada sumber dia. Dia juga ada sumber yang dia berpegang dengannya. Kalau kita bersemayang belakang imam yang bermazhab Syafi'i, umpamanya, maka imam tu membaca dengan bacaan bismillah yang kuat, maka kita pun tak perlu untuk lebih-lebih mengecamnya kerana dia juga ada dalilnya yang tersendiri. Cuma kita sebagai makmum ni, selagi mana kita tahu masalah ni adalah masalah perbezaan pandangan dalam mazhab yang muktabar, kita jangan cakap banyak sebab kita makmum. Kalau nak cakap banyak, jadi imam dulu. Dan kita boleh pilihlah. Tapi kalau tanya saya, dia setiap negeri ni dia ada pemerintah dia. Dia ada otoriti dia. Jadi otoriti agama boleh memilih pandangan untuk kita kata apa, untuk menseragamkan ibadat dalam negeri dia. Ikut mazhab pilihan mufti dia. Jadi kalau katalah kita semayang, contohlah, kan, semayang di Perlis, bismillah dia pelan. So kita okey je. Kerana otoriti telah memilih pandangan itu. Kalau semayang di, contohnya, saya dulu di Perak sebelum pergi ke Perlis, imam di masjid baca bismillah kuat. Jadi saya pun tak pernah nak bantah, nak angkat spanduk demonstrasi. Kenapa bismillah kuat? Kenapa tak bismillah pelan? Kan? Tak perlu. Kerana isu ni khilaf muktabar. Itu ada pandangan dan dalil, di sini pun ada pandangan dan dalil. Kan guru saya, Syekh Shu'aib Al-Arnaut, dalam masalah bismillah kuat ke bismillah pelan, dia kata dua-dua diamalkan, dua-dua boleh diamalkan, tetapi berdasarkan kepada kajian dia, dalam banyak keadaan Nabi slowkan bacaan bismillah, ada keadaan Nabi kuatkan. Itu penilaian dia lah, kan? Dan saya setujulah dengan penilaian tu. Tapi tuan-tuan mungkin ada penilaian sedikit berbeza. Kan mudah, kan senang kalau kita belajar fiqh, kita lapang dada dengan khilaf para ulama. Okey. So, Nabi SAW membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kana idza raka'a. Nabi SAW kata Aisyah, apabila rukuk, Nabi SAW lam yushkhis ra'sahu. Nabi SAW tidaklah mengangkat kepalanya tinggi sangat waktu rukuk tu. Walam yusawwibhu. Dan Nabi SAW juga tidaklah terlalu menunduk. Wa kana baina dhalik. Dan Nabi SAW ni bila rukuk, Nabi rukuk pertengahan. Nak kata angkat kepala sangat pun tidak, nak kata tunduk melampau pun tidak. Di tengah-tengah. Nabi meluruskan tulang belakangnya ketika mana Nabi rukuk. Kemudian kata Aisyah, wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Dan Nabi SAW apabila angkat kepala Nabi daripada rukuk, bila Nabi angkat je kepala Nabi SAW daripada rukuk, kata Aisyah, lam yasjud, Nabi tak sujud hatta yastawiya qa'ima, sehingga Nabi SAW tegak berdiri. Maksudnya, kalau Nabi rukuk, daripada rukuk tu Nabi tak terus turun untuk sujud. Sebab kadang-kadang mungkin orang fikir, buat apa nak bangun-bangun, kita dah tunduk dah ni, alang-alang, ya, turun teruslah jadi sujud. Tak boleh. Dalam hadis Nabi SAW iktidal dulu.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tidal dulu. So bila i'tidal barulah Nabi dah tegak berdiri i'tidal, barulah Nabi terus turun untuk sujud. Bukan daripada rukuk tu terus turun sujud, tak ada. Sifat salat Nabi lepas rukuk bangkit berdiri tegak. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Dan Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya daripada sujud. Waktu Nabi ni angkat kepalanya waktu sujud, bila angkat untuk duduk antara dua sujud, Nabi tak sujud semula. Nabi tak sujud semula hatta yastawiya qa'ida, sehingga Nabi tenang ataupun sehingga betul-betul Nabi duduk di antara dua sujud. Maksudnya Nabi tak buat shortcut, angkat sikit lepas tu turun balik. Alang-alang dia kata nanti nak turun juga, tak payahlah angkat tinggi sangat. Tak, kena duduk di antara dua sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah. Dan Nabi SAW dalam salat setiap dua rakaat Nabi akan baca tahiyyah. Dua rakaat yang pertama tahiyat awal kalau salat tu 4 rakaat, dua rakaat pertama tahiyat awal, tasyahud awal. Rakaat yang keempat tasyahud akhir. Kalau salat tu 2 rakaat, rakaat yang kedua tu macam salat subuh, tasyahud akhir teruslah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan kakinya di sebelah kiri. Bila Nabi SAW duduk untuk tasyahud awal, rakaat yang kedua tu, Nabi bentangkan kaki kirinya. Nabi hamparkan kaki kirinya. Wa yansibu rijlahul yumna. Dan Nabi tegakkan kaki kanannya. Maksud duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Dan Nabi SAW melarang perbuatan duduk seperti uqbati syaitan. Apa maksud uqbati syaitan? Uqbati syaitan tu dia termasuk dalam iqa' yang dilarang. Apa dia? Para ulama mengatakan, ya, ada dua tafsiran yang masyhur, iaitu sama ada dia duduk di atas dua-dua tumit dia sambil dia baringkan kakinya, dia hamparkan kakinya, ataupun dia tegakkan kedua kakinya di kiri dan kanan, kemudian dikangkangkan dan diduduk di atas lantai sambil tangannya ke bawah. Itu di antara duduk yang dilarang di dalam salat. Dia macam duduk budak-budak masa tengah main, budak-budak punggung dia suka letak di atas lantai, kakinya di belakang. Kakinya di belakang di antara dua punggung dia. Yang itu dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sana dalam Sahih Muslim ada satu lagi jenis iqa'. Duduk iqa' iaitu duduk di antara dua sujud, duduk di atas tumit sambil menegakkan kaki. Maksudnya duduk atas dua tumit macam tu. Duduk atas ni. Ni katalah tumit kaki saya, tegakkan kaki, lipat kaki tu. Kan tegak sambil lipatkan jari, duduk atas tumit. Ini disebut oleh Ibnu Abbas, hiya sunnah, itu adalah sunnah untuk duduk antara dua sujud. Ya, itu di antara sunnah yang disebut oleh Ibnu Abbas. Cuma sebahagian ulama kata tak, duduk seperti ini telah pun dimansuhkan. Tetapi ada sebahagian ulama yang menerima. Dan Nabi SAW, kita akan bahas panjang nanti insya-Allah bila sampai bab tu. Dan Nabi SAW kata Aisyah melarang bagi seseorang, wa yanha ay yaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftirash as-sab'. Nabi SAW melarang seorang yang salat untuk menghamparkan kedua lengannya seperti mana waktu sujud, seperti mana binatang buas letakkan lengannya. Sebab nampak macam haiwan satu, yang kedua nampak macam malas satu. Nampak macam haiwan ni Nabi tak suka. Orang yang salat dia punya keadaan tubuh badan dia seperti binatang. Jangan. Ya. Okey. Itu hadis riwayat Muslim yang Aisyah radhiyallahu anha ceritakan kepada kita. Sifat salat Nabi SAW. Jadi kalau boleh, kita bila salat, ikutlah cara ni. Iaitu bila kita nak rukuk, kita jangan terlalu tunduk sehingga rendah.
jangan terlalu tinggi pula kepala kita angkat. Sebaiknya di tengah-tengah. Tak terlalu rendah dan tak terlalu tinggi, tengah-tengah. Luruskan tulang belakang. Kemudian bila nak duduk antara dua sujud, duduklah sunnah. Duduk cara sunnah. Macam mana duduk cara sunnah? Hamparkan kaki kiri, tegakkan kaki kanan, duduk atas kaki kiri. Okey? Kemudian bila nak sujud, angkat kita panggil apa? Lengan ni daripada lantai, jangan baringkan di lantai seperti hamparan binatang-binatang buas. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW kata Aisyah, Nabi tak lepas rukuk, bila Nabi angkat kepala Nabi daripada rukuk, Nabi tidak betul-betul berdiri. Betul-betul Nabi berdiri, baru Nabi turun sujud. Begitu juga bila Nabi nak sujud balik, bila Nabi angkat kepala daripada sujud, Nabi tak turun balik, melainkan betul-betul Nabi dah duduk antara dua sujud. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang kita perlu ikut. Kerana ini sunnah Nabi SAW, sifat salat Nabi. Kita pergi kepada hadis yang ke-86. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dhalika fi as-sujud. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini di antara hadis yang paling kuat dalam bab mengangkat tangan sewaktu bertakbir. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya Nabi SAW, sentiasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya separas dengan dua bahunya apabila Nabi SAW membuka salat. Bila Nabi buka salat, bila Nabi mulakan salat, Nabi akan angkat kedua tangan Nabi separas dengan dua bahu Nabi. Separas dengan dua bahu, kata Ibnu Umar. Macam mana Ustaz? Nanti saya urai. Kita baca hadis dulu. Wa idza kabbara lirruku'. Begitu juga Nabi akan angkat kedua tangan Nabi separas bahu Nabi apabila Nabi bertakbir untuk turun rukuk. Dan apabila Nabi kembali naikkan kepala setelah daripada rukuk, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. Bila Nabi angkat kepala Nabi daripada rukuk, Nabi angkat juga tangan Nabi keduanya sama seperti angkat takbiratul ihram, iaitu separas dengan bahu Nabi. Lalu Nabi SAW menyebutkan, Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, dan bagimulah segala pujian. Wa kana la yaf'alu dhalika fis sujud. Ibnu Umar kata, tapi dalam bab sujud Nabi tak buat macam tu. Bila nak turun sujud, Nabi tak angkat tangan. Yang bila Nabi angkat tangan, takbiratul ihram, nak turun rukuk, naik daripada rukuk, waktu i'tidal, waktu turun sujud, kata Ibnu Umar, Nabi tak angkat. Okey. Ini hadis daripada Ibnu Umar. Kita tengok perbahasan para ulama. Ketika mana para ulama berbahas tentang hukum mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram, para ulama berbeza pendapat tentang hukumnya. Hukum yang pandangan yang pertama ialah pandangan Al-Imam Al-Auza'i dan juga Humaidi dan juga pendapat Ali bin Al-Madini. Mereka mengatakan angkat tangan sewaktu takbiratul ihram ialah wajib. Dan sebahagian daripada mereka mengatakan siapa tak angkat batal solat. Ni angkat tangan ni. Ya. Baik, itu pandangan pertama lah. Pandangan kedua ialah pandangan majoriti ulama yang mana mereka mengatakan yang wajib itu ialah sebutan Allahu Akbar. Tapi mengangkat tangan ia adalah sunnah. Bukanlah rukun. Bukan juga fardu. Sebab apa?
Sebab angkat tangan waktu takbiratul ihram ni tidak ada dalil yang jelas daripada Nabi SAW yang mengatakan ia rukun. Jadi dia kekal sebagai sunnah. Sama seperti angkat tangan waktu takbir yang lain. Ya, waktu takbir yang lain. Wallahu a'lam, saya cenderung kepada pendapat majoriti ulama dalam masalah ni, iaitu yang wajib waktu takbiratul ihram ialah sebutan tu. Sebutan tu. Kalau tak angkat tangan pun tak apa. Tapi tak dapatlah pahala sunnah. Kerana Nabi SAW kata Ibnu Umar memang angkat tangan sewaktu takbiratul ihram. Okey. Itu selesai yang pertama. Yang kedua, hukum mengangkat kedua tangan ketika rukuk dan ketika bangun daripada rukuk. Itu ketika i'tidal. Kita tengok orang kadang-kadang ada yang angkat kedua tangan dia, ada yang tak angkat. Apa pandangan ulama dalam masalah ni? Ada beberapa pandangan. Ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama daripada kalangan sahabat Nabi SAW, daripada kalangan tabi'in, daripada kalangan ulama-ulama mazhab. Mereka mengatakan sunnah. Ini juga pandangan mazhab Syafi'i. Sunat mengangkat tangan ketika nak turun rukuk dan ketika bangkit daripada rukuk. Sunat angkat tangan berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar yang kita baca tadi. Yang mana hadis Ibnu Umar clear sebut. Bila Nabi nak turun rukuk, Nabi angkat tangan Nabi separas dengan kedua bahu Nabi. Bila Nabi angkat kepala daripada rukuk, Nabi buat seperti mana itu juga, iaitu mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir dan mengangkatnya separas dengan dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari, wa yurwa hadha an sab'ata ashara rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ni ada 17 sahabat riwayat. Memang Nabi angkat. Memang Nabi angkat. Manakala pandangan yang kedua kata wajib. Ini pandangan yang tadilah. Sama lebih kurang, itu pandangan Auza'i, pandangan sebahagian daripada mazhab Zahiri dan Ali bin al-Madini. Mereka kata wajib sebab apa? Sebab Nabi buat. Tapi saya sebut tadi, tidak ada dalil yang jelas menunjukkan ia adalah wajib. Ya, manakala pandangan yang ketiga kata tak sunat angkat takbir waktu, tak sunat angkat tangan waktu takbir bertukar rukun melainkan hanya pada takbiratul ihram. Ni siapa ni? Ni pendapat Abu Hanifah. Ni juga pendapat Al-Imam As-Sawri. Ada satu riwayat daripada Imam Malik juga mengatakan benda yang sama. Ya, bahkan sebahagian ulama mazhab Hanafi kata siapa angkat waktu selain daripada takbiratul ihram, waktu takbir lain boleh batal solat. Ini pandangan sebahagian Hanafi lah. Tapi pandangan Abu Hanifah tak sunat untuk angkat. Tapi pendapat yang tepat wallahu a'lam, ia adalah pendapat yang mengatakan, pendapat majoriti ulama yang kata sunat angkat. Kalau tak angkat pun tak batalkan solat insya-Allah. Tak batal. Tapi rugilah. Benda tu bukannya berat. Benda tu bukan berat. Tapi bab angkat tangan tak angkat tangan waktu dalam solat ni, dia jadi satu isu besar tuan-tuan dan puan-puan. Zaman dulu bab ni jadi isu besar. Sehingga kan Al-Imam Al-Bukhari menulis satu kitab mengumpulkan hadis berkenaan dengan bab ni, iaitu Juzuk Raf'il Yadain. Juzuk yang membahaskan ataupun buku kecil, buku nipis yang membahaskan ataupun yang membawakan riwayat-riwayat angkat tangan sewaktu bertukar rukun. Nak kata zaman dulu ni benda ni jadi isu yang jadi polemik besar di antara majoriti ulama dan juga mazhab Hanafi. Tapi ada seorang ulama dia pada zaman dia lah, saya tak ingat, Sidi Hasan Khan kalau tak silap, dia ada tegur sikitlah golongan-golongan pentaksub ni. Dia kata dalam masalah angkat tangan dan tak angkat tangan ni kadang-kadang sampai kecam orang kalau dia pegang pendapat yang berbeza daripada kita. Sedangkan benda tu sunat dan tak sunat je. Tapi kita tak peduli pun orang yang tak salat. Itu satu tamparan hebatlah yang disebut oleh Sidi Hasan Khan ketika berbahas tentang isu ni. Tapi alhamdulillah, ketaksuban dalam masalah ni dah kurang lah, dah tak ada.
Kita pun tak adalah pergi ke masjid tengok orang tu angkat tangan ke tak angkat tangan. Nak tengok dia tu sekian mazhab ataupun sekian mazhab untuk kita kecam. Tak adalah benda tu. Alhamdulillah dah tak ada. Ya, baik. Kemudian kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Perbahasan yang berikutnya iaitu mengangkat tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Bila kita bangkit daripada tasyahud awal, kita berdiri. Sunat tak angkat tangan? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata sunat. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari. Ini pendapat Al-Imam An-Nasai. Ini juga berdasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, yang mana Nabi SAW kata Ibnu Umar, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Umar, wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Ketika mana Nabi bangkit daripada rakaat yang kedua, Nabi akan angkat tangan Nabi sekali lagi. Maksudnya, angkat tangan sewaktu solat ni ada beberapa tempat. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, turun rukuk. Yang ketiga, bangkit daripada rukuk. Yang keempat, ketika bangkit daripada tasyahud awal. Ini berdasarkan kepada riwayat Ibnu Umar yang clear. Ya, tetapi di sana ada juga ulama yang tak setuju untuk angkat tangan ni. Mungkin wallahu alam, mungkin sebahagian daripada mereka itu menganggap dalil Ibnu Umar tu telah pun dimansuhkan. Mungkin. Tetapi ya, dalil jelas dalam masalah ni. Ya, dalil jelas dalam masalah ni kata Ibnu Umar memang Nabi angkat. Walaupun ada yang kata itu bukan sebenarnya perbuatan Nabi, ada perawi yang riwayat Ibnu Umar yang buat. Walaupun Ibnu Umar buat, menunjukkan ia sabit daripada sahabat Nabi, pastinya sahabat Nabi SAW ambil daripada Nabi lah. Kerana ini masalah ibadah. Okey. Kemudian para ulama berbahas tentang hukum mengangkat tangan ketika nak pergi sujud, nak turun sujud. Angkat tangan tak? Ataupun bangkit daripada sujud. Angkat tangan tak? Di sana ada lebih daripada satu pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan yang mengatakan tak disyariatkan untuk angkat tangan ketika nak turun sujud. Turun sujud kita sebut Allahu Akbar. Tapi majoriti ulama kata tak perlu angkat tangan. Sebab Ibnu Umar sendiri sebut dalam hadis yang kita baca awal tadi. Iaitu kata Ibnu Umar, wala yaf'alu dhalika hina yasjud wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Nabi tidak melaksanakan angkat tangan ketika bertakbir ini ketika Nabi turun sujud, dan Nabi tak buat ketika mana Nabi angkat kepala Nabi daripada sujud. Tak buat. Kata Ibnu Umar. Dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar mengatakan wa kana la yarfa'uhuma baina sajdatain. Nabi tak mengangkat tangan Nabi keduanya ketika mana duduk di antara dua sujud. So majoriti ulama kata turun sujud, naik daripada sujud untuk duduk antara dua sujud, tak perlu angkat tangan ketika bertakbir. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ini pandangan Ibnul Munzir dan juga Abu Ali At-Tabari. Mereka kata disunatkan mengangkat kedua tangan ketika nak sujud dan ketika bangkit daripada sujud. Saya pernah jumpa dekat UAE. Ada orang Arab, bila dia salat, nak turun sujud, dia angkat takbir. Bangun daripada rukuk, bangun daripada sujud, nak duduk antara dua sujud pun dia angkat tangan dia takbir. Masa tu kita peliklah juga kan. Rupanya memang ada pandangan ulama macam tu. Berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam An-Nasai daripada Sa'id bin Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Nasr bin Asim, daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, katanya, kata Malik, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud
hatta yuhadhiya bihima furu'a uzunaihi, akhrajahu Ahmad dan wan Nasa'i. Hadis ini riwayat Ahmad dan riwayat Nasa'i, yang mana hadis ni Ibn Abi Arubah, seorang perawi nama dia Sa'id bin Abi Arubah, meriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairis. Dia mengatakan dia melihat Nabi SAW, ni sahabat ni, dia kata aku tengok Nabi, bila Nabi solat, Nabi angkat kedua tangannya dalam solat ketika nak rukuk dan ketika bangkit daripada rukuk. Ni clear, sama macam hadis Ibn Umar. Tapi dia sebut lagi, dia kata Nabi juga angkat kedua tangannya waktu nak sujud dan waktu angkat kepala daripada sujud. Sehingga kedua tangan Nabi SAW tu selaras dengan cuping telinga Nabi. Maksudnya ada sedikit perbezaan di sini. Ada yang kata Nabi tak angkat tangan ketika nak sujud dan ketika bangkit untuk duduk antara dua sujud. Ada yang kata Nabi angkat waktu nak turun sujud pun Nabi angkat tangan, waktu bangkit waktu bangkit daripada sujud untuk duduk antara dua sujud pun Nabi angkat tangan. Dan riwayat Ibn Umar tadi kata Nabi angkat tangan dia separas bahu. Ada yang riwayat yang kata Nabi angkat tangan dia separas cuping telinga dia, maksud hujung telinganya. Okey. So ada dua perbezaan di situ. Okey. Kalau tanya saya, mana pendapat yang tepat dalam isu yang kita sedang bincang, angkat tangan ni? Nak sujud kena angkat tangan ke? Ada orang kata tu hadis Nabi ada. Kita kata nanti dulu. Betul ke Nabi sebut yang tu? Memang ada perawi yang kata macam tu. Tapi berdasarkan kepada penilaian para ulama, majoriti ulama kata riwayat Malik bin Huwairis ni, tak semua perawi-perawi yang riwayat hadis ni sebut Nabi angkat tangan waktu turun sujud dan juga angkat tangan waktu duduk antara dua sujud. Ia hanya disebutkan dalam jalur Sa'id bin Abi Arubah sahaja. Yang mana kalau kita tengok jalur Syu'bah, ya, jalur Syu'bah daripada Qatadah tak sebut angkat tangan waktu sujud dan tak sebut angkat tangan waktu duduk antara dua sujud, tak ada. Kalau kita tengok jalur yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, daripada jalur Abu Qilabah, daripada Malik bin Huwairi, jalur lain, riwayat yang sama daripada sahabat yang sama, pun tak disebut tambahan angkat tangan waktu sujud dan angkat tangan waktu duduk antara dua sujud. Oleh kerana itulah majoriti ulama berpandangan tambahan angkat tangan waktu nak sujud dan angkat tangan waktu duduk antara dua sujud, bagi majoriti ulama tambahan tu adalah tambahan yang syadz. Tambahan yang tidak sahih daripada Nabi, ia adalah tambahan yang tidak sahih. Bukan Nabi sebut tu. Mungkin perawi terkeliru antara sujud dan rukuk, dia pergi tambah lagi. Jadi pendapat yang tepat wallahu a'lam, angkat takbir, angkat tangan waktu takbir hanya untuk takbiratul ihram, hanya untuk nak turun rukuk, hanya bangkit daripada rukuk untuk i'tidal, untuk sujud tak perlu angkat, untuk bangkit daripada sujud duduk antara dua sujud pun tak perlu angkat, untuk bangun daripada rakaat kedua selepas tasyahud awal angkat. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu macam mana nak angkat takbir nak angkat tangan sambil bertakbir. Macam mana nak angkat tangan sambil bertakbir? Di sana ada beberapa cara. Cara yang pertama ialah cara yang dipilih oleh majoriti ulama, iaitu mengangkat kedua tangan serentak dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini majoriti ulama. Kerana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Umar mengatakan farafa'a yadayhi hina yukabbir. Nabi mengangkat kedua tangannya ketika Nabi bertakbir. Allahu akbar, serentak. Ini pilihan majoriti ulama. Di sana ada pilihan mazhab Hanafi.
dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i, iaitu angkat tangan dulu. Allahu akbar. Angkat tangan dulu baru takbir. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim disebut, kana Rasulullah SAW idza qama ila salah rafa'a yadayhi hatta takuna hazwa mankibayhi thumma kabbar. Kata Ibnu Umar, Nabi ini bila solat, bila Nabi berdiri solat, Nabi akan angkat tangan separas dua bahu, baru Nabi bertakbir. Allahu akbar. Angkat dulu. Allahu akbar. Ini pilihan Hanafi. Okey. Ada juga pandangan yang ketiga, iaitu takbir dulu. Lepas tu baru angkat tangan. Allahu akbar, baru angkat. Tapi Ibn Hajar kata, aku tak nampak mazhab mana. Ibn Hajar kata, waktu dia bawakan pandangan ni, dia kata, walam ara man qala bitaqdimi takbir ala rafa'. Aku tak nampak, aku tak jumpa siapa di kalangan ulama yang kata takbir dulu baru angkat tangan. Tapi Albani kata ada. Ada satu pandangan dalam mazhab Hanafi kata takbir dulu baru angkat tangan. Walaupun sebenarnya pandangan yang tepat dalam mazhab Hanafi, angkat tangan dulu baru takbir. So kita ada tiga pandangan. Pandangan pertama, majoriti kata serentak. Angkat tangan selari dengan takbir. Allahu akbar. Ada yang kata angkat dulu sampai separas bahu baru takbir. Allahu akbar. Ada yang kata takbir dulu. Allahu akbar baru angkat. So tiga cara. Kan, tiga cara. Majoriti ulama memang pilih serentak lah. Tapi wallahu a'lam, kalau saya lihat dalam isu ni sebenarnya ada keluasan. Sebab itu riwayat berbeza-beza. Jadi mana-mana yang kita buat pun tak apa. Nak angkat tangan dulu baru takbir, nak takbir dulu baru angkat, nak angkat serentak, okey. Yang penting jangan terlalu, orang kata apa, jangan terlalu lama di antara waktu nak angkat takbir dengan angkat tangan tu. Pastikan ada kesinambungan. Jangan takbir dulu, Allahu akbar, tak angkat tangan sampai 5 jam baru angkat. Tak boleh lah. Kerana hadis sebut dia serentak ataupun berturut-turutan. Pastikan kalau kita nak amal, sama ada serentak ataupun pastikan berturutan. Sama ada takbir dulu baru angkat tangan ataupun angkat tangan dulu baru takbir, pasti dia berturutan. Jangan putus. Jangan putus. Jangan 5 jam lepas tu baru nak angkat tangan. Lama sangat dah. Okey. Kita pergi kepada isu yang saya sebut tadi. Saya dah bagi sedikit isyarat tadi. Riwayat Malik bin Huwairith, sahabat Nabi juga Malik bin Huwairith ni, dia kata Nabi angkat tangan dia separas cuping telinga. Manakala riwayat Ibnu Umar kata separas dua bahu. Mana satu yang betul? Okey. Majoriti ulama mengatakan separas dua bahu. Kerana mereka mengambil riwayat Ibnu Umar. Yang mana kata Ibnu Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibai. Aku melihat Nabi SAW bila Nabi bertakbir, Nabi menjadikan kedua tangannya itu separas dengan dua bahunya. Separas dengan dua bahu. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah pandangan yang mengatakan dia angkat separas cuping telinganya. Ini yang kita belajar dululah. Yang kita belajar dulu iaitu pandangan mazhab Syafi'i juga. Pandangan Abu Hanifah juga. Dia kata separas telinga. Kerana mereka menganggap kita perlu gabungkan di antara hadis Ibnu Umar dan juga hadis Malik bin Huwairith. Yang mana mereka kata bila Malik kata Nabi angkat tangan separas cuping telinga. So kita kena angkat cuping telinga lah. Manakala Ibnu Umar kata Nabi angkat tangan separas bahu. Betul lah tu. Ni kan bahu. Separas bahu lah. Bawah tangan Nabi ni separas bahu. Atas tangan Nabi separas telinga. Jadi mereka gabungkan dua-dua hadis ni dengan satu cara, iaitu separas telinga. Majoriti kata tak separas bahu. Ada yang kata, kan, dua-dua boleh. Ini pandangan yang ketiga. Dua-dua boleh.
Itu pandangan dalam mazhab Hambali. Nak angkat separah telinga boleh, nak angkat separah bahu boleh. Sebab apa? Dua-dua sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Dia nukilkan pandangan waqala ba'duhum, sebagian ulama kata huwa ala tawassu'. Tausi'ah, huwa ala tausi'. Ada keluasan sebenarnya kat sini. Inilah pandangan yang sahih, dia kata. Yang mana Al-Imam Tahawi mengatakan ini adalah perbezaan yang Nabi SAW tunjukkan untuk menunjukkan di sana ada keluasan. So nak angkat separas bahu pun tak apa, nak angkat separas telinga pun tak apa. Yang tak bagusnya, dia pergi kecam orang yang angkat separas bahu, seolah-olah takbir yang diangkat tu semayang jenis Batman punya semayang. Ini tak bagus. Yang ni tak bagus. Kita boleh pilih untuk mengamalkan mazhab Syafi'i. Kita boleh pilih. Tak ada siapa pun yang marah. Silakan. Kita menghormatinya. Tetapi jangan pergi kutuk mazhab lain. Ya. Jangan kutuk mazhab lain seolah-olah mazhab lain ni adalah mazhab yang tak diiktiraf dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita perlu berhati-hati. Okey? Baik. Kemudian dalam isu bagaimana keadaan jari? Adakah jari itu perlu direnggang ataupun jari itu perlu dirapat? Juga ulama berbeza. Hambali kata rapat. Ya, rapat. Manakala mazhab Syafi'i kata renggangkan sedikit. Tetapi bagi saya lah, dalam masalah ni, ya, tidak ada riwayat yang mewajibkan. Tapi nampak di sana ada riwayat daripada Tirmizi yang menunjukkan Nabi SAW itu merapatkan. Jadi kalau direnggangkan pun insya-Allah tak adalah jangan masalah sangat. Cuma rapatkan sedikit begitu, ya, untuk mengangkat takbir. Wallahu a'lam. Okey. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu hadis nombor 87. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Hadis Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Mana tulang tu? Yang pertama, dahi. Bila Nabi kata dahi, wa asyara, kata Ibn Abbas, wa asyara biyadihi ila anfi. Nabi mengisyaratkan dengan tangan Nabi juga ke hidung. Alal jabhah, Nabi kata, di atas dahi, sambil Nabi mengisyaratkan ke hidung. Wal yadain, dan juga kedua tangan. Wal rukbatain, dan dua lutut. Wa atrafil qadamain, dan hujung dua jari kaki. So inilah 7 anggota. Ini 7 anggota. Okey. Bila disebut 7 anggota ataupun 7 tulang, ulama tidak berbeza pendapat, inilah sujud yang sempurna. Sujud di atas 7 anggota ni sujud yang sempurna. Tetapi mereka berbeza, adakah 7 ni wajib sehingga kalau kurang satu jadi tak sah sujud ataupun bagaimana? Mazhab Syafi'i rahimahullah dan pandangan yang masyhur dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan wajib sujud di atas 7 anggota ni. Kalau tak ada, tak sujud di atas 7 anggota ni, maka tak sah sujud. Kerana Nabi SAW dalam hadis tersebut, umirtu an asjud, aku diperintahkan untuk sujud. Jadi perintah menunjukkan wajib. Jadi wajib turun 7. 7 perlu ada di atas tempat sujud. Jangan ada yang kurang.
Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua kata wajib sujud di atas dahi sahaja. Ini pendapat Abu Hanifah. Ini juga adalah pendapat yang kedua dalam mazhab Hanbali. Saya ingat lagi dulu saya duk hurai juga masalah ni dalam satu kuliah saya. Masa tu saya kuliah di MRM kalau tak silap. Waktu saya hurai ni, saya hurai dua-dua pendapat. Kan, saya hurai dua-dua pendapat. Tapi ada orang dipotong kuliah saya tu bahas pasal isu sujud di atas dahi je yang wajib. Dia dia bawa video tentera kena denda sambil dahi letak atas lantai, tangan diikat ke belakang. Dia kata ini sujud sterora. Bagi saya tuan-tuan, kita berhentilah jadi budak-budak. Berhenti jadi macam anak-anak bergaduh tak pasal-pasal pergi fitnah orang. Kita bincang tentang isu wajib ataupun tak wajib. Bukan bermakna bila mazhab Hanafi kata yang wajib itu dahi, maka letak dahi je, yang lain tak perlu letak. Mereka juga menggalakkan 7 anggota diletakkan. Cuma kalau ada yang kurang, mereka kata yang wajib itu dahi. Tetapi tetap mereka kata 7 anggota kalau diletakkan itu adalah yang terbaik. Kenapa mereka kata cuma dahi? Sedangkan dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kata 7. Mereka kata di sana ada riwayat lain yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya, muka aku yang sujud, iaitu dahi, sebab dahi kat muka. Dia tak sebut tangan, dia tak sebut kaki, dia tak sebut lutut, dia tak sebut kaki dan sebagainya. So, itu adalah syarat utama, iaitu dahi. Ada juga yang kata dalam hadis Nabi SAW kata iza sajadta famakkin jabhataka minal ard. Kalau kamu sujud, kamu tekan sedikit. Tekan sedikit dahimu di tanah. Menunjukkan dahi yang paling utama. Sebab itu Syaukani kata inilah pandangan kebanyakan ulama, dahi. Tapi lebih selamat sujud 7 anggota. Sujud 7 anggota. Okey. Okey, bila Nabi SAW sebut dahi kemudian Nabi tunjuk ke hidung, adakah bermakna dua-dua wajib untuk dikenakan di atas tanah ataupun lantai? Pandangan yang pertama kata wajib. Hidung pun kena letak di atas lantai, dahi pun kena. Ini pendapat Imam Malik dan juga pendapat sebahagian Hanbali. Sebab Nabi tunjuk kan seolah-olah macam satu anggota. Kerana ada dalam riwayat Muslim sebut umirtu an asjuda ala sab'in al-jabhati wal anf. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, dahi dan juga hidung. Itu pendapat pertamalah. Pendapat yang kedua ialah pendapat majoriti, yang wajibnya dahi sahaja. Manakala hidung adalah kesempurnaan. Kalau dia sujud atas hidung je, dahi dah kena, maka tidak sah. Sebab Nabi SAW menyebutkan yang utama itu adalah dahi. Tapi ada juga mazhab Hanafi, Abu Hanifah lah, dia kata boleh pilih. Sujud atas dahi pun boleh, sujud atas hidung boleh. Tapi wallahu alam, tepatnya ialah pandangan yang kata dahi. Kerana ada sebahagian riwayat sebut dahi. Manakala hidung, kesempurnaan. Kesempurnaan. Okey. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Oh, kita pun dah 10 suku dah. Sebab saya ni dekat Ipoh tuan-tuan. Berhenti sekejap untuk kuliah dengan tuan-tuan ni. Kan? Jadi kita insya-Allah kita sambung lagi pada masa akan datang. Saya tengok kalau ada soalan ya. Kalau ada soalan yang saya boleh jawab, saya jawablah. Yang mana saya tak mampu jawab, kita tangguh ya. Baik. Assalamualaikum admin. Ustaz guna buku Umdatul Ahkam siapa penerbitnya? Maaf saya bagaimana nak tahu Ustaz ada buat kuliah hari jadual tetap ke kalau nak join. Untuk kuliah Ahad, kita ada kuliah setiap Ahad lepas Isyak 9 suku. Umdatul Ahkam setiap 2 minggu. Pengakhiran bagi alam
setiap 2 minggu. So kita selang seli ya. Selang seli. Manakala saya menggunakan Umdatul Ahkam versi bahasa Arab. Yang versi Melayu saya tak pakai lah. Jadi yang mana yang versi Melayu boleh tolong saudara kita yang bertanya lagi, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum jual beli kucing? Sebab saya dengar ada ustaz kata haram jual beli haiwan yang haram daging ni makan. Ulama berbeza pendapat berkenaan dengan hukum menjual beli kucing. Kerana di sana ada dalam Sahih Muslim Nabi SAW melarang jual beli sinnau. Ya. Yang mana jual beli sinnau ni adalah kucing lah. Tetapi ya, oleh kerana kita kata naha ni, Nabi melarang ni, para ulama masih berbahas tentang isu Nabi larang ni adakah bermaksud haram ataupun bermaksud makruh. Ada yang kata makruh. Ada yang kata makruh. Hadis ni riwayat Nasa'i. Ya, ada juga riwayat Muslim. Riwayat Muslim pun ada, riwayat Nasa'i pun ada. Jadi yang bila riwayat Nasa'i maksudnya riwayat Muslim maksudnya sahih lah. Okey. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tetapi majoriti ulama kata dibenarkan. Sebab apa? Selagi mana kucing tu ada manfaat. Mereka mengatakan yang Nabi tak bagi jual kucing ni dalam hadis ni ialah kucing yang tidak ada manfaat ataupun kucing yang tak ada pemilik sehingga nak tangkap tak boleh. Nak tangkap susah, dia lari. Jadi tak mampu untuk diserahkan. Jadi kalau kucing tu ada manfaat, mengikut pendapat majoriti ulama, dibenarkanlah. Dibenarkan. Okey. Tapi saya tak nafi, di sana ada juga ulama yang mengatakan tidak dibenarkan kerana mereka memegang pada zahir hadis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu iktidah sunnah tangan di dada atau lurus di tepi? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Ya, ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Sebahagian ulama mengatakan lurus sahaja. Kerana di sana tidak ada riwayat yang jelas mengatakan Nabi ketika iktidah meletakkan tangan di atas dadanya ataupun di atas perutnya. Manakala ada sebahagian ulama antaranya Ibnul Utsaimin, seorang tokoh daripada Saudi, dia kata sunat untuk letak di dada ataupun di atas letak tangan waktu iktidah tu macam kita baca Fatihah, macam kita qiyam lah, kita bersedekah. Kenapa? Kerana dia kata waktu tu waktu berdiri. Bila berdiri, kembalilah kepada asal, iaitu berdiri, letak tangan. Tapi wallahu alam, waktu tu bukan waktu berdiri sebenarnya, waktu adalah waktu iktidal. Jadi saya tak meletakkan tangan di atas badan saya ketika iktidal, kerana itu pandangan yang saya cenderung. Tapi kalau ada letak, kita tahu yang ini mengikut satu lagi mazhab. Wallahu alam. Okey. Ya, kita tengok riwayat berikutnya. Okey. Ini pun soalan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan bersedekah selepas iktidah semacam baca Rabbana walakal hamd? Saya dah jawab dah tadi ya. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah salat bagi lelaki dan perempuan terdapat perbezaan? Misalnya ketika takbir, rukuk dan sujud. Wallahu a'lam, di sana ada sedikit perbezaan antara perempuan dan lelaki dalam sebahagian perkara. Umpamanya orang perempuan kalau nak tegur imam, dia disyariatkan untuk tepuk tangan, bukan untuk bertasbih.
kerana suara perempuan tidak digalakkan untuk diangkat. Begitu juga kalau perempuan menjadi imam kepada perempuan lain, mereka tidak perlu ke depan. Sebaliknya mereka duduk di tengah-tengah saf menjadi imam kepada yang lain. Kalau sesama perempuan lah. Tapi dalam gerakan solat, dalam bentuk-bentuk solat, kebanyakannya sama. Itu cara angkat takbir dan sebagainya. Tidak ada perbezaan. Sekadar kajian saya. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum melewatkan solat? Solat ni dia ada waktu. Ini mungkin baru dengar kuliah. Sebelum ni kita dah bahas dah. Solat ni ada waktu afdal, iaitu di awal waktu. Ada waktu yang dibenarkan, iaitu di tengah. Ada waktu yang makruh, iaitu kalau macam waktu isyak jangan dilewatkan sehingga melebihi separuh malam umpamanya. Ataupun waktu asar jangan sampai matahari itu dah kekuningan sangat-sangat. Itu adalah waktu yang makruh, kecuali kalau dia memang ada uzur. Macam perempuan yang baru suci dan sebagainya, dia kena wajib solat pada ketika itu. Tapi tak menjadi perbezaan pandangan di kalangan ulama, awal waktu ialah waktu yang afdal untuk laksanakan solat. Cuma ulama beza pendapat pada solat subuh je. Adakah solat subuh ini sunat untuk diterangkan sedikit pagi itu ataupun solat di awal waktu? Saya telah pun hurai dalam kuliah-kuliah yang lepas. Saya memilih pendapat majoriti ulama, iaitu solat subuh dilakukan awal pagi, awal waktu, tetapi dipanjangkan solat subuh sehingga bila kita bagi salam, waktu tu dah menjadi sedikit cerah. Tapi waktu bukan dah tamat. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, kalau saya duduk antara dua sujud masa tahiyat akhir boleh ke? Ini mungkin dia maksudkan duduk iftirash ni. Kalau duduk iftirash waktu tahiyat akhir sah, tetapi pandangan yang tepat ialah duduk tawarruk itu afdal. Sunnah, wallahu a'lam. Ustaz, sahih ke kalau ziarah kubur pada hari Jumaat connection dengan arwah lagi kuat? Tidak ada riwayat yang jelas menunjukkan perkara berkenaan. Kita ziarahlah kubur bila-bila masa pun. Dan bagi salam dan doa untuk orang yang berada dalam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lurus dah dapatkan sah apa maksudnya? Lurus maksudnya bagi tumit sama, rapat kita rapatkan sehingga bahu bertemu bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi waktu bersedekap? Di dada atau di perut? Yang ni kita akan bincang nanti insya-Allah. Belum sampai lagi. Tenang-tenang. Insya-Allah saya huraikan pada kuliah akan datang. Itulah soalan yang saya boleh. Dia kata Ustaz, sunat witir boleh satu rakaat? Boleh satu rakaat, tetapi afdal yang paling minima ialah 3. Satu pun dibenarkan insya-Allah. Ya, jadi itulah soalan yang saya boleh jawab pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa pada lain masa. Saya ucapkan terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Nur Islam Academy, pada Kak Lin, pada Datuk Seri Ayub Khan yang menganjurkan kuliah. Terima kasih banyak. Moga Allah Ta'ala berkati usaha mereka. Tim Nur Islam Academy juga saya mengucapkan semoga mereka diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.